Yang Berhormat Tuan Pang Hok Leong. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan Labis nombor 10. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tuan Timbalan jawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Labis yang ingin mengetahui berkaitan dengan direct selling dan juga syarikat yang telah ditutup. Saya sebut. Jawapannya Yang Berhormat Ketua, jumlah jualan tahunan bagi industri jualan langsung direct selling pada tahun 2017 ialah 13.6 bilion, meningkat menjadi 15.9 bilion pada 2018 dan pada 2019 meningkat lagi menjadi 17.9 bilion. Dan dijangka pada tahun ini kita akan mencapai sasaran 20 bilion. Dan untuk makluman, sehingga Julai 2020 kita telah mencatat sehingga 16.9 bilion dan kita merasakan bahawa untuk mencapai 20 bilion itu akan menjadi kenyataan. Dan satu benda yang boleh dibanggakan juga dengan adanya PKP, laporan yang kita terima daripada Malaysia Distribution Direct Distribution Association, sepanjang PKP peningkatan direct selling mencecah 20 hingga 30%. Alhamdulillah. Kemudian bagi soalan B pula, syarikat-syarikat ataupun jualan langsung yang telah ditutup oleh kerajaan sehingga 2019, iaitu pada 2012, 2012, 5 buah syarikat telah dibatalkan lesen, 2013, 3 syarikat, 2014, 3 syarikat, 2015, 1 syarikat dan 2016, 4 syarikat. Manakala tidak ada syarikat yang dibatalkan sepanjang 2017, 2018 dan 2019 sehingga sekarang. Ini menunjukkan bahawa syarikat-syarikat direct selling yang ada di negara kita telah mematuhi etika dan juga tata cara jual langsung. Dan kita untuk makluman Dewan Yang Mulia ini mengeluarkan buku kod etika dan tata cara jualan langsung dengan kerjasama MDDA dan DSEM, Direct Selling Association of Malaysia. Jadi antara itu kita berharap bagi mereka yang ingin memulakan direct selling ini, di sampinglah keadaan ekonomi kita yang semakin tidak menentu, ramai yang telah dikenakan buang kerja, rentasi dan sebagainya, jadi direct selling adalah satu tumpuan pada mereka untuk menambah ataupun memperbarui pendapatan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Berhormat Tuan Menteri. Soalan tambah pertama sila Yang Berhormat Al-Labis. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapannya. Tapi nampaknya soalan kedua saya jawapannya tidak tepatlah. Bagaimanapun terdapat ramai lagi orang awam masih menjadi mangsa penipuan yang melibatkan peniaga berbilang tingkat atau MLM, multi level marketing, kerana skim piramid atau cepat kaya ini atau money game ini yang berselindung di sebelah MLM. Jadi kita kalangan orang ramai ada suka nak bezakan peniaga jualan langsung elemen daripada skim piramid atau cepat kaya ini yang masih berleluasa. Nampaknya akta-akta jualan langsung dan anti piramid ini tidak berkesan untuk menangani skim piramid ini. Apakah pendapat Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Labis, terima kasih Ketua. Sebenarnya Labis kena faham perbezaan antara MLM dengan piramid. Dua entiti ataupun dua benda yang berbeza. MLM mereka mesti berdaftar, wajib berdaftar dengan kita di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid. Dan kita juga mengatakan bahawa dengan adanya Akta Jualan Langsung dan Anti Piramid 1993 ini, mereka perlu menyediakan pelan pemasaran syarikat yang tidak menjurus kepada sistem piramid. Yang kedua, syarikat tersebut tidak punya aduan kepada kementerian berkaitan dengan salah laku dan memastikan semua produk yang dipasar ataupun yang dijual oleh syarikat tersebut mendapat kelulusan agensi seperti Kementerian Kesihatan Malaysia jika produk tersebut adalah produk kesihatan, makanan dan kosmetik, SIRIM dan Suruhanjaya Tenaga bagi produk elektrik seperti periuk elektrik, kerek dan sebagainya dan kelengkapan rumah. Dan juga perlu yang menjual barang-barang berkaitan dengan agama perlu mendapat nasihat daripada JAKIM. JAKIM telah mengeluarkan garis panduan, iaitu memastikan 2 penasihat syariah
dan juga panduan perniagaan direct selling mengikut syariah. Jadi oleh demikian, perbezaan antara MLM dengan sistem piramid. MLM dan sistem piramid adalah dua perkara berbeza. Jadi bagi mereka yang tidak berdaftar, mereka boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Jualan Langsung dan juga skim anti piramid 1993. Dan kita juga, Kementerian juga telah mengadakan pertemuan secara rapat dan mengadakan hubungan yang rapat dengan Malaysia Direct Distribution Association dan juga Direct Selling Association of Malaysia. Dan kita mengadakan mesyuarat meja bulat pada 13 Ogos yang lalu untuk menyuarakan apakah yang perlu dilakukan untuk memantapkan lagi jualan langsung di negara ini. Dan juga kita mengadakan kalau ada Labis mempunyai apa-apa isu ataupun apa-apa laporan boleh maklum pada kita, sebab kita ada pegawai naziran, kita ada pegawai risikan untuk pastikan rakyat kita tidak tertipu, agar memastikan bahawa mereka tidak menggunakan skim jualan langsung ini sebagai cara untuk mendapat keuntungan mudah. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Muhammad Timbalan Menteri. Saya merujuk kenyataan Persatuan Jualan Langsung Malaysia di SAM pada tahun 2018 menyatakan 63% syarikat jualan langsung dimiliki oleh wanita berbanding 37% lelaki. Dalam situasi kehilangan pekerjaan pada hari ini, apakah tindakan kementerian untuk memastikan keseimbangan jantina yang terlibat dengan jualan langsung ini, kerana ini adalah merupakan salah satu cara keluar daripada kemelut kehilangan pekerjaan, dan apa tindakan kementerian untuk memastikan mewujudkan platform e-dagang setaraf dengan Shopee dan Lazada, kerana platform yang ada pada hari ini tidak mampu untuk menandingi platform-platform yang bertaraf antarabangsa bagi tujuan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh jualan langsung. Terima kasih. Terima kasih Pasir Mas. Sila Timbalan Menteri. Ya, Mak Ketua, terima kasih dengan soalan Pasir Mas sahabat saya. Sebenarnya dari segi pendapatan, keuangan sebagainya, kita tidak memilih jantina. Sebab lelaki ke perempuan ke semua perlu makan. Jadi antara itu, apa yang kita lakukan oleh kerana MLM ini memang secara umumnya disukai dan digemari oleh wanita, kerana wanita ini pandai merayu, wanita ini pandai memujuk dan sebagainya, maka lantaran itu dia menjadi pilihan kepada golongan wanita. Pun begitu, kita menggalakkan bagi orang lelaki atau bagi orang-orang lelaki untuk menceburi bidang ini, kerana kita tidak hak pada siapa-siapa. Dan kita juga mengadakan hubungan yang rapat dengan platform-platform sebagai Shopee, Lazada dan sebagainya untuk mempromosikan lagi, untuk pastikan ekonomi kita tidak terkesan, tambah-tambahlah keadaan COVID yang kita masih hadapi sekarang. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu